Okey, kita ada dua keadaan. Inertia bukan inertia. Inertia pecah pada dua keadaan. Yang atas ni ialah objek pegun. Objek dalam keadaan awal pegun. Pegun. Yang keadaan kedua ni masih di bawah inertia. Objek sedang dalam keadaan awal sudah pun bergerak dengan halaju tertentu atau halaju seragam. Contoh 5 meter saat negatif 1. Contoh negatif 7 meter saat negatif 1. Sedang bergerak. Ini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri. Jenis gerakan halaju. Di bawah bukan inertia, objek ini bergerak dengan bukan gerakan kedua-dua ini. Tidak pegun dan tidak juga halaju seragam. Maka yang ketiga ialah pecutan. Tetapi bagaimana ketiga-tiga ini boleh terjadi? Menurut daya dan serentak hukum inertia. Hukum inertia bagi tahu objek yang pada keadaan awalnya pegun mahu terus kekal pegun selagi tidak ada daya baki dikarenakan. Macam titik ni, macam objek ni, tidak ada daya dikenakan. Maka objek ini yang asalnya pegun, tidak ada daya dikenakan, mahu kekal pegun atau apa? Objek ni pada awal pegun. Kemudiannya tak ada daya kacau dia. Sekarang dia mesti apa? Dia nak buat apa sekarang? Pegun. Dia kekal pegun lah. Sebab hukum inertia bagi tahu semua objek yang pada keadaan pegun pada awalnya cenderung untuk kekal pegun jika tak ada siapa-siapa duk kacau. Jika tak ada siapa-siapa daya duk kacau. Kalaupun ada daya duk kacau, yang mana daya yang duk kacau tu saling berbunuhan sesama mereka sama kuat, maka seakan tak ada daya dikenakan. Maka objek kekal pegun seperti keadaan asal dia. 10 tolak 10 berapa baki daya? Kosong. Jadi objek ini yang asalnya pegun, dia nak buat apa dengan kosong Newton tu? Dia nak buat apa? Kosong Newton tu boleh kacau apa dia? Yang asalnya pegun. Kosong Newton tak boleh kacau dia apa-apa. Tak boleh gerakkan dia. Sebab kosong kan. Daya baki kosong. Tak dapat ganggu gugat dia. Sebab masing-masing sudah saling berbunuhan satu sama lain. Ini pun masih dalam ruangan cerita pegun, keadaan pegun awalnya. Tiba-tiba berikutnya ada dua daya dikenakan. Dan daya kedua itu bertentangan arah, nilainya
nilainya sama. Dia 5 Newton, bunuh 5 Newton. Jadi objek ni nak buat apa sekarang? Bagi daya kosong Newton tu, objek ni nak buat apa? Apa yang kosong Newton boleh kacau dia? Maka dia kekal pegun lah. Adakah dia kena bergerak dengan pecutan tertentu? Tak. Tak perlulah. Yang ni tak perlu bergerak dengan pecutan. Ni tak perlu bergerak dengan pecutan. Hak ni pun tak perlu bergerak dengan pecutan. Sebab baki daya tak ada kan. Sebab masing-masing sama kuat berbunuhan habis dah. Jadi baki daya tak ada lah. Kenapa dia nak kena bergerak dengan jenis gerakan pecutan? Dia akan kembali ikut hukum inersia yang asal lah. Hukum inersia asal cakap objek yang pegun kekal lah pegun kalau tidak ada daya dikenakan, atau walaupun daya dikenakan saling berbunuhan baki daya kosong, maka kekal juga pegun. Yang ini apa yang objek ni nak buat sekarang? Dia dalam keadaan awalnya pegun, tiba-tiba ada dua daya dikenakan. Sekarang dia nak buat apa? Dia nak ke mana sekarang? Kekal pegun. Kekal pegun. Sebab apa kekal pegun? Sebab dia nilai dua daya tu sama. Sama, berbunuhan. Mendapat daya baki kosong. Apa yang daya baki kosong Newton boleh buat kepada dia? Dua-dua daya ni kan dah mati, saling berbunuhan. Jadi dia seakan kembali, dia akan kekal seperti keadaan awal dia, iaitu pegun. Sebelum dan selepas dia pegun. Sebelum selepas dia pegun, sebelum dan selepas dia pegun, sebelum dan selepas dia pegun. Sebelum dan selepas dia pegun. Yang ni apa dia nak buat sekarang? Setelah daya ni dikenakan, apa yang dia nak buat? Pegun. Pegun juga. Walaupun ada daya, kan ada daya dikenakan 4 Newton, 4 Newton. Kenapa dia masih nak kekal pegun? Kan ada daya dikenakan. Sebab dua daya ni bertentang arah, saling berbunuhan satu sama lain. Jadi daya baki kosong. Apa yang daya baki kosong Newton boleh gerakkan dia ni? Hak ni asalnya pegun juga dan tak ada daya dikenakan. Dia nak buat apa sekarang? Tebak roti canai? Pegun. Pergi sekolah. Mana satu? Dia kekal pegun lah. Dia nak buat kerja pasal apa? Daya baki tak ada. Keadaan kedua juga mematuhi inersia. Keadaan kedua ialah dia awalnya sudah bergerak dengan satu halaju tertentu, halaju seragam. Yang hak ni awalnya pegun, tak bergerak. Hak ni awalnya sudah sedang bergerak dengan jenis gerakan halaju, bukan pecutan, dengan jenis gerakan halaju. Sama juga cerita ini, tiba-tiba ada daya dikenakan 10 Newton, 10 Newton. Yang ini tiba-tiba ada daya dikenakan, sedang dia bergerak dengan halaju seragam. Tiba-tiba ada daya dikenakan 5 Newton. 5 Newton. Jadi dia ni nak buat apa sekarang? Dia nak jadi apa sekarang? Pada keadaan awal, dia bergerak dengan halaju tertentu, halaju seragam tertentu. Tiba-tiba ada daya luak dikenakan 5 Newton belah kanan, 5 Newton belah kiri. Dia nak buat apa sekarang? Bergerak dalam halaju seragam. Bergerak dalam keadaan halaju seragam.
Dan dalam kes ni, berapa nilai hal laju seragam yang dia nak bergerak? Tinggi pada 5 ke, bawah pada 5 ke, atau macam mana? Pada awal gerakan, laju objek seragam ini bergerak 5 meter saat -1. Tiba-tiba berikutnya ada dua daya kacau dia. Seorang tarik dia ke kanan 5 Newton, seorang tarik dia ke kiri 5 Newton. Sekarang dia nak buat apa? Dia nak jadi apa sekarang? Objek ini bergerak dengan hal laju seragam bernilai 10 meter saat -1. Tidak ada apa-apa daya dikenakan. Sekarang berikutnya dia nak buat apa? Apa akan berlaku pada dia? Bergerak. Bergerak. Berapa nilai gerakannya itu? 10 meter per saat. 10 meter per saat. Sebab dia mematuhi hukum inersia, iaitu objek yang bergerak dalam keadaan jenis gerakan hal laju seragam dan akan terus bergerak lurus. Yang pegun cenderung untuk pegun, yang bergerak dengan hal laju seragam cenderung untuk bergerak dengan hal laju seragam. Sebelum dia sudah sedang bergerak dengan hal laju seragam. Berikutnya, tidak ada daya dikenakan, maka dia kekal untuk bergerak dengan hal laju seragam yang asal, iaitu 10 meter saat -1. Pada keadaan awal, objek ini bergerak dengan hal laju seragam, iaitu 5 meter saat -1. Berikutnya, tiba-tiba ada dua daya dikenakan. Yang ke kanan 5 Newton, yang ke kiri 5 Newton. Sekarang dia nak buat apa? Dia nak jadi apa sekarang? Bergerak dengan hal laju seragam. Dan berapa nilai gerakan itu, hal laju seragam itu? 5 meter per saat. Juga kekal yang sama. Seakan daya luar ini tak mengganggu dia. Kembali dia pada gerakan yang asal tadi. Jika yang asalnya sudah sedia bergerak dengan 5 meter saat jenis bergerak dengan hal laju 5 meter saat -1, tiba-tiba datang dua daya ini mengganggu, yang mana dua ini telah berbunuhan satu sama lain, seakan tak ada daya dikenakan, maka kekallah dia cenderung untuk bergerak
dengan keadaan asal dia. Maka dia mematuhi inersia juga. Keadaan asal objek ini ialah bergerak dengan jenis gerakan hal laju. Dan nilai gerakan hal laju itu negatif 7 meter saat, negatif 1. Berikutnya, tiba-tiba ada dua daya dikenakan. 10 Newton ke kanan, 10 Newton ke kiri. Sekarang apa nak jadi pada dia ni? Bergerak dengan hal laju seragam sebanyak negatif 7 meter per saat. Ya, dia kekal dengan keadaan gerakan asal hal lajunya itu yang asal. Iaitu negatif 7 meter saat, negatif 1. Sebab dua daya ini walaupun mengganggu dia, tetapi dua daya ini telah berbunuhan satu sama lain. Atau tiada baki daya. 10 tolak 10 kosong. Baki daya kosong. Kosong Newton tak boleh kacau keadaan asal dia ini. Maka dia meneruskan di pertengahan dan sampai akhir pun sentiasa hal laju yang asal. Jenis hal laju dan juga dengan nilai yang asal negatif 7 meter saat, negatif 1. Habis bila pula objek ini akan bergerak dengan jenis gerakan pejutan, iaitu menambahkan hal laju, menambahkan jarak pada setiap tempoh yang sama. Bila pula objek ini akan memecut, keadaan ini tak menunjukkan objek memecut. Keadaan ini tidak menunjukkan objek memecut. Cuma bergerak dengan hal laju, jenis hal laju, bukan jenis memecut. Ialah bila cerita daya luar dikenakan sehingga menghasilkan daya baki. Maka daya baki itu menyebabkan hukum inersia tidak dipatuhi lagi. Lalu membawa objek bergerak dengan gerakan pecutan dan bukan lagi hal laju dan bukan lagi pegun. Contoh, pada keadaan awal objek ini ialah pegun. Berikutnya, tiba-tiba ada dua daya duk kacau. Seorang 10 Newton, seorang lagi 5 Newton. Sekarang, apa akan berlaku pada objek ini yang asalnya pegun? Bergerak. Dia bergerak. Dia bergerak tu dengan jenis gerakan apa? Pecutan. Pecutan. Sebab apa kali ini dengan gerakan pecutan? Sebab apa? Yang tadi kenapa tak bergerak dengan pecutan? Kenapa hak ni tak bergerak dengan pecutan? Sebab tak ada baki daya. 5 tolak 5 mana ada baki lagi apa dah. 1 Newton pun tak ada dah. Maka dia kekal dengan hukum inersianya itu. Cenderung untuk kekal dengan hal laju seragam. Seperti yang asal. Ini pun tak ada baki daya dah. 10 tolak 10 mana ada baki daya. Ini pun tak memecut ni. Ini pun tak memecut. Sebab 10 tolak 10 tak ada dah baki daya. Maka titik ini kekal pegun lah seperti dia yang asal. Kedua-dua cerita ini tidak ada baki daya. Jadi yang pegun kekal pegun mematuhi hukum inersia yang bergerak dengan hal laju. Awalnya bergerak dengan hal laju seragam, kekal keadaannya itu bergerak dengan hal laju seragam.
juga mematuhi inersia. Tapi kes ini tidak lagi mematuhi inersia sebab adanya baki daya. 10 tolak 5 bukan kosong. 10 tolak 5, 5 Newton. 5 Newton itu adalah daya yang berbaki. Selagi mana ada daya baki, selagi itulah objek itu mesti wajib bergerak dengan jenis gerakan pecutan. Adalah mustahil jika ada baki daya, tiba-tiba objek itu masih bergerak dengan jenis gerakan hal laju atau dia pegun. Sangatlah mustahil. Yang ini pegun 5 Newton, tiba-tiba berikutnya 5 Newton ke kanan, 5 Newton tarik ke kiri. Objek ni nak buat apa? Pegun. Objek ni kekal pegun. Kenapa dia tak memecut? Sebab tak ada daya baki. Tak ada daya baki. Jadi gambar Raja ni silap. Duduk kat sini buat apa? Pilah duduk kat sebelah sini. Jadi tak ada A ni. Yang ini. Yang ini adalah inersia. Ini adalah inersia. Ini patut duduk dalam kelompok ni. Inersia. Sebab mematuhi inersia. Pegun sebelumnya, kekal pegun selepasnya. Tak ada daya baki. Yang ini. Sebelumnya objek berada dalam keadaan pegun. Ataupun hal laju tertentu. Tak ada masalah. Berikutnya, ada dua daya dikenakan. Seorang 5 Newton, seorang 15 Newton. Sekarang objek ni nak buat apa? Newton. Objek ini bergerak. Soalan, bergerak dengan jenis gerakan apa? Hal laju atau pecutan? Pecutan. Pecutan. Kenapa dia nak bergerak dengan pecutan dan tidak hal laju? Ada daya baki. Sebab ada daya baki. Selagi ada daya baki, selagi itu objek itu wajib bergerak dengan jenis gerakan pecutan dan bukannya hal laju dan bukannya duduk diam saja pegun. Selagi ada daya baki 10 tolak 5, selagi itu objek itu wajib bergerak dengan gerakan jenis pecutan dan bukannya hal laju dan bukannya juga pegun. Pada keadaan awal objek ini, pegun. Keadaan awal objek ini, pegun. Berikutnya, tiba-tiba dua daya ni datang kacau. 10 Newton ke kanan, 10 Newton ke kiri. Sekarang apa berlaku pada dia ni? Pegun. Kekal pegun. Dia duduk dalam kolom yang pertama. Yang mana? 1, 2 atau 3? 1. 1 ni.
Objek pada keadaan asal gerakan ialah hal laju bernilai negatif 2 meter saat negatif 1. Berikutnya, tiba-tiba dia ditarik oleh dua daya bertentangan. Seorang 10 Newton, hak belah sini pun 10 Newton. Sekarang dia nak buat apa? Bergerak dengan hal laju seragam sebanyak negatif 2 meter per saat. Ya, dia kekal mematuhi hukum inersia, iaitu bergerak dengan hal laju dengan gerakan asalnya jenis hal laju bernilai negatif 2 meter saat negatif 1. Kenapa negatif? Sebab ke kiri. Seolah-olah daya 2 ini tak mempengaruhi dia langsung, tak efek dia langsung. Maka dia juga kekal mematuhi hukum inersia di baris yang ke berapa? 1, 2 atau 3? 2. Yang kedua. Kes yang kedua. Objek ini pada keadaan awal gerakannya ialah pegun. Berikutnya, tidak ada pun daya yang datang kacau dia. Sekarang dia mesti apa? Pegun. Dia akan tetap kekal pegun. Kerana tak ada siapa pun kacau dia. Atau tak ada pun daya atau baki daya tak ada pun kacau dia. Buat apa dia nak bergerak? Tak ada orang bertolak dia. Tak ada baki daya. Tak ada siapa-siapa bergaduh. Maka dia kekal mematuhi hukum inersia juga di baris yang pertama. Objek pada keadaan awal sedang bergerak dengan jenis gerakan hal laju yang bernilai 5 meter saat negatif 1. Positif menandakan objek ke kanan. Tiba-tiba berikutnya ada dua daya dikenakan. Yang ke kanan 10 Newton, yang ke kiri 3 Newton. Sekarang apa objek ini akan berlaku padanya? Bergerak. Bergerak dengan jenis gerakan pecutan. Betul. Kenapa dia mesti memecut? Ada baki daya. Kerana ada baki daya. 10 tolak 3. 7 Newton. 7 Newton tu panggilnya baki daya. Selagi ada baki daya, selagi itu akan menyebabkan apa-apa saja objek bergerak dengan jenis gerakan pecutan. Walaupun asalnya dia pegunkah, walaupun asalnya dia bergerak dengan hal laju seragamkah, selagi ada baki daya,
Selagi itu objek itu akan tidak lagi pegun, tidak lagi halaju seragam, sebaliknya bergerak dengan jenis gerakan yang baru iaitu pecutan. Asalnya dia bergerak dengan halaju seragam 5 meter saat -1. Tiba-tiba ada dua daya dikenakan, yang mana hasil tolak daya 10 tolak 3 mendapat baki daya. Baki daya itulah akan mengheret objek ini yang asalnya bergerak dengan halaju seragam supaya halajunya tak lagi seragam. Supaya halajunya semakin bertambah. Halaju bertambah bermaksud berlakunya memecut. Kenapa memecut? Kerana masih ada baki daya. Penumpang dan lift. Macam mana tahu ada baki daya ni? Macam mana tahu ada baki daya? Ada pecutan. Sebab ada pecutan. Ada pecutan pula bermaksud kerana ada daya baki. Kenapa tak ada pecutan? Kenapa V? Ada baki daya. Kerana tak ada baki daya. Sebab baki daya sahaja yang membuat objek bergerak dengan pecutan. Sebab baki daya sahaja 10 tolak 5, 15 tolak 5 yang mengakibatkan objek bergerak dengan pecutan. Yang ini objek bergerak dengan bukan jenis pecutan, tapi dengan jenis gerakan halaju. Objek tidak bergerak dengan jenis gerakan pecutan selepasnya, tapi kekal halajunya. Kerana baki daya 5 tolak 5 ialah kosong. Kosong Newton tak dapat nak pecutkan objek ini yang asalnya jenis gerakan halaju. V ini membawa maksud bahawa baki daya tak wujud. Baki daya ialah kosong Newton. Maka objek ini yang asalnya bergerak dengan
jenis gerakan V asalnya bergerak dengan gerakan V seragam. Asalnya bergerak dengan gerakan V seragam ke atas. Memberitahu sini daya baki tak ada. 5/5 kosong. 10/10 kosong. Maka dia memberikan idea pada kita. Atas ni 5, bawah ni pun 5. Kalau bawah 10, atas pun 10. Sebab 10/10 kosong. Kosong Newton tak mampu memecutkan objek ni. Maka kekallah dia mematuhi hukum inersia. V memberitahu bahawa daya baki kosong. Sebab kalau daya baki tak kosong, dia tak jadi V, dia jadi A. Daya baki kosong pula memberitahu bahawa nilai atas sama dengan nilai bawah. Jika bawah ialah 588.6 Newton, maka atas pun ikut sama 588.6 Newton. Sebab atas tolak Cikgu. bawah, ya.